أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله العظيم. Nabi itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Dan isteri-isterinya adalah menjadi ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih berhak mewarisi akan setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang muhajirin yang bukan kerabatnya, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat karib kamu. Hukum yang demikian itu adalah tertulis dalam kitab Allah. Teruslah bertakwa kepada kami dan ingatlah, tak kala kami mengambil dari nabi-nabi umumnya perjanjian setia mereka, dan khasnya dari engkau sendiri wahai Muhammad, dan dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa serta Nabi Isa ibni Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian setia yang teguh baginya menyempurnakan apa yang ditugaskan kepada mereka. Tuhan berbuat demikian
Sebab ia menyoal orang-orang yang benar beriman tentang kebenaran iman mereka untuk menyempurnakan balasan baik mereka. Dan sebaliknya ia telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Ahzab. Surah yang ke-33 pada juzuk yang ke-21 pada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-8. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana peri penting orang-orang beriman sentiasa mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut kecintaan, ketaatan, pengorbanan dan lain-lain perkara. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan tugas utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perbahasan ayat yang kita bacakan pada malam ini tentang harta pusaka. Siapakah dia pemilik sebenar ataupun waris yang sebenar? Dan apakah alternatif bagi seorang beriman kalau ia ingin memberikan kebaikan kepada orang lain selain daripada pusaka? Dan ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan tentang bagaimana semua para nabi telah diambil perjanjian setia mereka tentang tanggungjawab mereka melaksanakan dakwah, menyampaikan kepada umat. Sebagaimana diambil janji setia mereka untuk mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi-nabi yang disebut di sini kesemuanya nabi ulul azmi. Mereka ini telah diambil perjanjian oleh Allah Taala bagi mengakui dan bagi menyaksikan bahawa tiada nabi selain daripada Nabi Muhammad SAW. Selain daripada perjanjian dengan Allah untuk menyampaikan dakwah, menyebarkan risalah. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan bagaimana hari akhirat kelak akan ditanya nabinya, umatnya akan perintah Allah SWT yang disampaikan dan yang sampai kepada mereka. Jadi apakah para nabi menyampaikannya dan apakah jawapan umat setiap para nabi tersebut? Apakah benar mereka mendapat dakwah ataupun tidak? Apakah mereka menerima ataupun menolak? Untuk menjadi suatu penghisaban, untuk menjadi suatu pembongkaran serta hukuman bagi setiap yang mengingkari perintah Nabi dan Rasul. Maka ini secara umum makna-makna ayat yang kita baca daripada ayat ke-6 sehingga ayat ke-8. Kalau sebelum ini kita membicarakan tentang hukum anak angkat, hukum zihar pada ayat yang sebelum ini yang kita tafsirkan dan juga berkait tentang hati ataupun menjawab 3 persoalan masyarakat tentang setiap manusia ada berapa hati dan juga tentang hukum zihar dan juga tentang hukum tabanni ataupun anak angkat. Apabila Zaid bin Harisah radhiyallahu ta'ala anhu yang asalnya dikenali dengan Zaid bin Muhammad bergembira dengan gelaran Zaid bin Muhammad, maka Allah turunkan ayat supaya tidak lagi dipanggil dan disebut Zaid bin Muhammad, tetapi Zaid bin Harisah. Mesti dinisbahkan pada nama. Dan ini sedikit sebanyak menjadikan Zaid rasa sedih. Kerana dia merasakan bahawa seperti kemuliaannya ditarik sesudah dinisbahkan pada Nabi SAW. Lalu terpaksa dinisbahkan pada ayahnya sendiri. Walau dia beriman dan ayahnya tidak beriman. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala mengembirakan Zaid bin Harisah dan sekalian orang beriman bahawa Nabi SAW adalah ayah pada seluruh orang beriman. Abu hadhil ummah. Artinya dari sudut kemuliaan Rasulullah SAW ialah ayah bukan sekadar kepada Zaid, bukan kepada seluruh umat Islam. Maka ini kemuliaan yang sebenar untuk menunjukkan tentang keutamaan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebab itu bila kita baca dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menceritakan tentang ubuwatu ataupun kita sebut sifat keayahan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita sebut nisbah ayah, apa maksud ayah? Ayah ni maksudnya yang sayang. Ayah maksudnya orang sayang anak, bertanggungjawab dengan anak, berkorban untuk anak. Itu nama ayah. Secara sifat, muhimmah, tugas mereka. Maka Allah menjelaskan bahawa Rasulullah SAW lebih pada ayah lagi. Kalau kita ada ayah, apa ayah kita buat untuk kita? Kena jaga makan minum kita. Apa lagi yang dijaga untuk kita? Dijagakan keselamatan kita. Apa lagi yang ayah kita jaga untuk kita? Dijaga kita supaya tidak ada siapa pun menghina kita. Dan lain-lain pemeliharaan seorang ayah. Maka Allah kata, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Allah kata bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih bersifat penyayang kepada sekalian orang beriman. Bukan lebih sayang orang beriman pada dirinya sendiri. Contoh kalau ayah kita sayang kat kita, kita secara fitrahnya akan sayang diri kita sendiri. Semua orang dia akan sayang dirinya sendiri. Walaupun ada orang sayang dia, tapi nilai sayang itu ialah diri sendiri yang lebih sayang diri dia. Sebab itu bila kita tengok seorang dia tak beri hak kita, kita pun mula marah. Sebab haknya terjejas. Ayah kita, kalau tak beri benda kita nak, kita rasa marah atau tidak? Marah. Kenapa kita marah? Sebab kita sayang diri kita. Kita tak nak ada benda yang menyusahkan kita. Kita tahu ayah sayang kita. Dan dalam masa sama kita juga tahu kita sebenarnya lebih sayang pada diri kita. Sebab itu bila ada kekurangan yang kita rasa kita tak dapat, atau kekurangan yang mungkin mengganggu, kita mulakan marah, kecil hati, merajuk dan lain-lain. Anak merajuk dengan ayah. Bini merajuk dengan suami. Suami merajuk dengan bini. Kawan-kawan merajuk dengan kawan-kawan. Adik-beradik merajuk. Kenapa? Mereka sayang diri mereka. Bila ada sesuatu yang dia dapat kurang, mereka akan tunjuk protes. Maka Allah nak beritahu, kamu sayang diri kamu? Kamu sayang ayah kamu? Nabi lebih sayang pada kamu. Nabi sayang kamu daripada kamu sayang diri kamu. Dan Nabi sayang kamu daripada ayah kamu sayang kamu. Bukan Nabi SAW menyayang kamu daripada semua orang yang sayang kamu. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW benar-benar menyelamatkan umat ini daripada kebinasaan dan bahaya. Dunia dan akhirat. Sebab itu disebut dalam hadis. Ana akhizu bihujazikum aninna. Wa antum taqtahimuna fiha taqahhumal farash. Aku memegang belakang kamu supaya kamu tak masuk dalam api neraka. Sedangkan kamu terus menerjunkan diri kamu sebagaimana terjunan kerkatu pada api ataupun pada bahaya. Kata Rasulullah SAW, kamu kata sayang diri kamu. Tapi apa yang kamu lakukan membawa kepada kebinasaan. Ikut hawa nafsu, ikut syaitan, ikut kawan jahat, ikut dunia. Akhirnya ke mana bawa diri ni? Kalau manusia bertindak dengan sebebas-bebas mereka apa dia nak. Atas nama dia buat suka hati dia lah. Maka apa jadi pada manusia? Hancur. Binasa. Yang ni dia rasa nak mencuri, dia mencuri. Akhirnya masuk penjara. Dia nak berjudi, dia berjudi. Akhirnya bengkak habis harta. Yang ni rasa nak berzina, dia berzina. Akhirnya dia berpenyakit sekian-sekian. Betulkah orang ni sayang dirinya, sedangkan apa yang dia lakukan semua membinasakan diri dia? Maka Rasulullah ajar kita syariat. Hukum, hakam, dosa, pahala, amaran. Supaya kita tak... Kata Rasulullah, seumpama aku ni, seperti ada seorang lelaki yang dia hidupkan api. Lalu kamu berbondong-bondong, beramai-ramai nak terjun dalam api. Dan aku pegang belakang pinggang kamu, pegang tarik belakang. Supaya jangan masuk. Ini akan menyebabkan kamu binasa. Tapi kamu tak peduli, kamu terus. Aku terus pegang kamu terus selamat. Dan hadis Nabi kata apa? Dari riwayat Imam Muslim. Innama mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istawqada naran. Faja'alatid dawab wal farash yaqa'na fi. Wa ana SAW perbandingan aku dengan umatku ialah seperti seorang lelaki. Aku memegangnya. Umpama kamu ni macam binatang yang nak terjun api macam kelkatu.
Macam kita katakan serangga kelkatu. Maka aku pegang belakang kamu. Supaya kamu tidak termasuk dalamnya. Namun kamu tetap nak masuk. Artinya, manusia kalau tanpa syariat, tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habis hancur. Sebab kita ada hukum hakam lah, maka kita pun jaga. Kita tutup aurat, kita menjauhi yang haram, meninggalkan yang syubhat, melaksanakan yang bersifat ibadat dan ketakwaan. Lalu kita gembira, kita lapang dada. Lalu kita terselamat daripada kebinasaan, kejahatan, mudarat, bahaya dunia. Kita dipelihara daripada godaan syaitan dan kebinasaannya dan hawa nafsu dan kehancurannya. Maka kita selamat. Sebab itu Allah kata, An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih sayang kepada orang beriman daripada diri mereka, sayang kepada diri mereka sendiri. Sebab itu menjadi kewajiban kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa faedah kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana mencintai Rasulullah menjadikan kita selamat. Dia tak macam kita cinta orang lain. Kalau kita cinta orang lain, kita jadi angau. Kita jadi angau, kita tak betul. Cinta orang. Kita cinta orang lain, mungkin kita kena tipu. Kita cinta orang lain, mungkin kita tak dicintai sebagaimana kita cinta dia. Kita cinta makhluk bernama manusia yang selain pada Nabi SAW, cinta tadi bersifat naqisun. Tamamun naqas. Sentiasa berkurangan pudar. Macam mana pun orang tu kata saya sayang awak, dia akan pudar. Faktor usia, faktor persekitaran, faktor sekian. Dan belum tentu orang ni akan balas sayang kita wa imma di dunia ataupun di akhirat. Tapi bila sayang pada Nabi SAW, apa jadi kalau kita sayang Rasulullah? Hidup kita ni ada matlamat. Hidup kita ni ada wawasannya. Hidup kita ni ada sempadan. Dan cinta kita pada Rasulullah menjadikan Allah sayang pada kita. Menjadikan kita selamat. Bahkan akhirat kelak dapat syafaat. Sebab itu wajib kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dan demi Tuhanmu, tidak beriman seseorang sehingga menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perselisihan antara mereka. Kemudian sesudah dihakimi ataupun diberikan hukumnya, maka dia menerima dengan penuh lapang dada. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak beriman seseorang sehingga aku lebih disayang daripada dirinya, hartanya, anaknya dan manusia sekalian. Kenapa Rasulullah suruh kita sayang kepada baginda lebih pada diri kita? Sebab orang yang sayang diri sendiri, dia akan menjadikan diri benci oleh orang. Bila sayang diri sendiri jadi tamak, jadi haloba. Sebab sayang diri sendiri, semua benda dia nak. Maka ini akan rosakkan kita. Atau yang sayang pada harta pun bahaya, jadi kedekut. Atau yang sayang pada anak, maka dimanjakan, maka buruk perangai. Jadi anakku sazali. Sebab dia sayang sangat anak, biar dia nak buat apa, jadi lara budak tu. Atau kita sayang orang lain, maka kita juga hanyut dengan cinta pada orang lain. Kata Nabi SAW, takkan sempurna iman seorang sehingga aku dia lebih sayang. Daripada dirinya, daripada anak dia, daripada hartanya, daripada sekalian manusia. Dan hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ma min mu'minin illa wa ana awlan nasi bihi fid dunya wal akhirah." Tidak ada pun orang beriman melainkan aku patut dia sayang lebih daripada sekalian manusia yang lain. Bacalah firman Allah Ta'ala, kata Rasulullah, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih utama di sisi orang beriman. Perlu menjadi keutamaan di sisi orang beriman daripada diri mereka sendiri. Sebab itu Imam As-Suyuti di dalam kitab Asybah wan Nadhair, bila bicara tentang kalau dalam keadaan darurat, ini dia panggil masalah iftiradiyah. Masalah keberangkalian. Kalau berlaku. Mungkin tak berlaku, kalau berlaku. Andai kata berlaku darurat, tak ada makanan. Tak ada makanan. Malaikat perlu makan diri sendiri. Perlu kita katakan hiris peha, daging makan. Kalau, kita cerita kalau, darurat. Peringkat makan diri sendiri. Maka kalau mereka ni bersama Rasulullah,
mereka wajib untuk hidup mereka beri Rasulullah makan. Keutamaan. Sebab Rasulullah itu perlu hidup. Perlu dijaga kerana Rasulullah memberi rahmat pada semua. Ini dipanggil masalah iftiradiyah. Dia tak berlaku macam tu. Kalau. Maksudnya kalau kita cerita contoh lebih kecil lah. Kalau ada air, kita dahaga, Rasulullah pun dahaga. Misalnya. Maka Rasulullah yang perlu diberi dulu. Mesti wajib. Sebab itu kata Abu Bakar, waktu berhijrah, Abu Bakar jaga Rasulullah. Kanan, kiri, depan, belakang. Lalu kata Rasulullah, Abu Bakar kenapa duduk jalan macam tu? Kejap depan, kejap belakang. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau aku mati, mati seorang lelaki. Kalau engkau mati, ya Rasulullah, mati satu umat. Kalau aku mati, cuma mati seorang lelaki bernama Abu Bakar. Tapi kalau engkau, ya Rasulullah, mati, mati umat. Sebab itu kita katakan antara kesinambungan dakwah itu kerana semua para sahabat yang jenis berani mati untuk Rasulullah. Sebab itu dakwah berjalan dengan mudah. Kalau mereka ni tak berani mati untuk Rasulullah SAW, maka dakwahnya akan terbantu. Sebab itu Abbas bin Abdul Muttalib, ketika mana perjanjian Aqabah pertama, dia berkata kepada orang-orang Aus dan Khazraj yang buat perjanjian supaya Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kata Abbas, aku minta kamu satu benda. Waktu di Mekah, kami jaga dia. Kata Abbas bin Abdul Muttalib. Dan sekarang dia akan pergi tempat kamu. Kamu mesti berjanji dengan aku untuk jaga dia walaupun kau mati. Jaga dia. Bila kita baca sejarah Sa'ad bin Rabi' yang gugur syahid dalam perang Uhud. Bila Rasulullah SAW berkata, cari Sa'ad. Mana dia Sa'ad? Dah tamat perang. Maka bila cari, jumpa Sa'ad tengah tercungak-cungak. Menunggu sakarat, menunggu kematian. Maka dia kata, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Dan ucapkan kepadanya terima kasih kepada baginda dan kepada umat ini. Kerana bakti dan dakwahnya. Dan beritahu seluruh orang Islam bahawa kamu tidak ada alasan untuk mempertahankan Rasulullah. Kamu tak ada alasan. Jadi kamu tak boleh beri alasan itu dan ini. Kamu mesti pertahankan Rasulullah sehingga kau mati macam aku mati. Kamu tak ada alasan. Lalu beliau menghembuskan nafas. Antara jutawan yang syahid. Jutawan pertama syahid dalam perang Uhud. Sa'ad bin Rabi' ialah antara orang Islam paling kaya di Madinah. Yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Yang ceritanya masyhur bila dia kata pada Abdurrahman, aku orang paling kaya, ambil separuh harta aku. Dan aku ada 2 isteri, pilih isteri mana aku ceraikan dan kamu ambil. Ini Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu yang gugur syahid dalam perang Uhud. Dia kata kamu tak ada keuzuran melainkan mempertahankan Rasulullah. Tak ada alasan apa-apa. Sahabat faham benda tu. Bahawa mereka mesti mati untuk pertahankan Nabi SAW. Dan demikian umat hari ini mesti sanggup mati untuk pertahankan Rasulullah. Kerana mempertahankan Rasulullah ialah keselamatan kita juga dunia akhirat. Kebahagiaan kita juga dunia akhirat. Dia tak macam kita pertahan mana-mana orang lain. Ini Nabi SAW. Sebab itu kata Rasul tak akan beriman. Seseorang melainkan disayang pada aku. Lalu kata Rasulullah, فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَالْتَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُ. Kalau mana-mana orang beriman yang mati, ditinggal harta, maka keluarganya ambil. وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَعًا. Tetapi siapa yang dia tinggalkan hutang, tak mampu bayar. Atau tinggal keluarga yang ramai tak mampu ditanggung. Ini kalau dia mati, ada hutang je, harta tak ada. Dan anak-anak ramai, siapa nak tanggung? Maka kata Rasulullah, aku tanggung. Fa'ana maulah, aku akan tanggung. Pada permulaan Islam, siapa berhutang, Rasulullah tak akan solat jenazah. Rasulullah bila nak solat jenazah, Nabi tanya, ha'alaih dain, ada hutang tak ada? Baik, kalau ada hutang, Nabi kata, sallu ala sahibikum. Amulah solat, aku tak nak solat. Sebab Rasulullah SAW nak didik sahabat supaya bayar hutang. Kalau ada sahabat kata, ya Rasulullah, aku akan bayar hutang dia. Orang Nabi akan solat. Itu pada permulaan. Bila wilayah Islam dah luas, maka Rasulullah sebut hadis ni. Dulu orang Islam atau negara Islam tak banyak simpanan harta. Tak ada harta. Pada permulaan. Maka setiap orang kena bertanggungjawab. Tapi sekarang negara Madinah ada dia punya sebahagian untuk income dia. Lalu kata Rasulullah, siapa yang mati, dia tinggal harta pusaka, harta banyak, ambillah keluarga dia ambil. Faltarithuhu asabathu. Asabah dia ambil semua. Tapi siapa yang tinggal hutang atau anak-anak yang ramai, aku tanggung. Fa'ana maulah, aku akan bayar hutang. Dan ulama mengambil istimbat antara peranan kerajaan. Kalau ada rakyatnya berhutang ataupun adanya anak-anak ramai, maka kerajaan wajib tanggung. Mesti. Untuk menjaga hak orang yang berhutang.
Sebab orang berhutang bila dengar mati Allah habis dah duit. Kita pun bukan banyak duit sangat berhutang ke orang. Kita berhutang orang misalnya 10-20 ribu. Contoh. Dia pun mati. Dalam keadaan dia miskin. Bagaimana nasib orang yang bagi duit ni? Siapa nak tolong bayar? Waris dia pun tak ada duit. Maka takkan nak dibiar macam tu. Maka tanggungjawab kerajaan. Kerajaan, dia mesti bayar hutang orang yang memberi hutang kepada dia. Tolong bayar. Dan dia kena tanggung anak-anak dia. Buatlah sistem apa pun. Sistem basah ke, sistem berim ke. Bagilah nama apa benda pun. Asal bantuan. Berilah nama apa pun tak kisah. Tapi asal beri bantuan. Wajib bagi pemerintah dan kerajaan. Ini apa yang Rasulullah SAW sebut. Kemudian dalam hadis sahih yang lain, Nabi berkata pada Umar Al-Khattab. Ketika mana Umar Al-Khattab berkata padanya, Ya Rasulullah, Wallahi la anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Wahai Rasulullah, kamu lebih aku sayang daripada semua benda, melainkan diri aku. Aku sayang diri aku lebih pada kamu, Ya Rasulullah. Maksudnya kata Umar Al-Khattab, Ya Rasulullah, engkau aku sayang daripada semua perkara, melainkan diri aku. Aku lebih sayang diri aku. Kau tanya, Umar cakap jujur. Dia bukan cakap mengampu je tu, cakap jujur lah. Dia cakap jujur Rasulullah, sebabkan kalau salah dibetulkan. Kalau macam kita lah, kita kalau dengan doktor kena cakap jujur. Tuan-tuan tak cakap jujur, akhirnya doktor pun bagi suntikan, ubah kita. Cakap betul-betul sakit apa. Jangan duk macam tu, cakap betul-betul. Biar obat tu betul, disuntik pun betul. Sama juga ulama' cakap betul-betul. Biar fatwa dia betul. Nak tanya fatwa, duk ngelak sana ada orang tu ustaz, seorang tu. Cakap saya ustaz, senang cerita. Duk kawan pada kawan saya ustaz, berbelik otak. Ustaz ni nak beri fatwa. Cakap betul. Pentingnya dengan doktor cakap betul, dengan ulama-ulama cakap betul, baru fatwa tu betul. Maka demikian para sahabat. Para sahabat dengan Rasulullah mereka cakap betul. Kalau salah dibetulkan. Umar kata, Ya Rasulullah, kamu aku sayang lebih pada segala-galanya, melainkan diri aku sayang diri aku. Lalu kata Nabi SAW, La, ya Umar, la. Tak boleh macam tu, ya Umar. Hatta aku na'aba ilaika min nafsika. Dia tak akan capai iman sebenar sehingga aku lebih kamu sayang daripada diri kamu sendiri. Lalu kata Umar, Ya Rasulullah, Wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Lalu Umar pun betulkan statement, Ya Rasulullah, sekarang aku sayang kamu lebih daripada segala-galanya, termasuk diri aku sendiri. Aku lebih sayang. Lalu kata Nabi SAW, Al-ana ya Umar. Baru betul, wahai Umar, baru betul. Tidak betulkan. Cinta sebenar tak ada pengecualian. Rasulullah SAW mesti jadi yang utama. Saya dah sebut kalau kita cinta pada makhluk, musibah banyak. Cintalah pada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW ini yang penyayang kepada umatnya, yang paling menjaga masalah umatnya. Sebagaimana kita katakan Rasulullah SAW ini bapa kepada seluruh umat ini. Berpindah daripada nisbah bapa kepada Zaid bin Harithah kepada umat keseluruhannya. Maka Nabi SAW menjadi bapa kepada seluruh umatnya. Kemudian bila Allah menyebut tentang nilai Rasulullah, kemudian Allah berfirman, wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri Nabi SAW ialah ibu-ibu orang beriman. Apa maksud ibu orang beriman? Kita kena faham istilah ibu. Maksud ibu ialah pertama, haram berkahwin dengannya selepas kewafatan Rasulullah. Sebab apa? Dia dalam nisbah macam ibu. Dia sebut pengharaman. Sebagaimana tak ada orang kahwin dengan mak dia. Apa agama pun tak ada orang kahwin dengan mak dia. Maka bila dia maksudkan isteri Nabi ni sebagai ibu, ibu pertama maksud haram berkahwin dengannya. Yang kedua maksud ibu ialah mesti dihormati dan dimuliakan. Mesti wajib hormat. Tentang kita kena hormat tak mak? Kena. Harus ke sunat? Tak wajib. Angkat suara dengan mak tak boleh. Cakap kasar tak boleh. Wajib mentaatinya. Menasihati dengan baik. Tak boleh menengking. Tak boleh tunjukkan rasa bosan. Even kata uf. Wala takullahuma uf. Ay makna uf atadajjar. Iaitu tunjuk suatu sikap wajah, ekspresi macam tak puas hati. Itu pun dianggap sebagai derhaka. Tunjuk muka tak puas hati. Dilarang sama sekali. Maka itu maksud isteri Nabi ibu orang beriman. Tapi bukan bermaksud bahawa dah mak kita pun bolehlah aurat pusat lutut mak. Tak, kan tak maksud. Haram berkhalwat dengan isteri Nabi. Kita kan dengan mak kita boleh berkhalwat tak? Maksud berkhalwat ni berdua-duaan. Boleh.
Boleh, tak ada masalah. Mak kita. Istilah khalwat tu kena faham betul tu. Khalwat ni maksudnya berdua-duaan. Boleh tak kalau kita berjalan dengan mak kita ada satu kereta? Boleh. Tapi kalau nak berjalan dengan isteri satu kereta, tak boleh. Kan dia mak orang beriman. Bukan maksud mak itu. Itu mak nasab. Ini mak yang pertama dari sudut memuliakan dia macam mak. Satu. Yang kedua, haram berkahwin dengan isteri Rasulullah selepas wafatnya Rasulullah. Sebab itu isteri Rasulullah dia tak sebut janda. Kita tak sebut janda, kita tak sebut balu. Sebab janda dan balu satu istilah memberi maksud boleh dikahwinkan. Tapi isteri Nabi kekal isteri. Dan ibu orang beriman dari sudut apa hormat dia dan haram berkahwin. Adapun dalam bab khalwat, dalam bab harta pusaka, itu tak bukan maksud ibu. Maksudnya kalau Ustaz saya nak juga pusaka mak saya. Mak mana pula? Isteri Nabi, mak saya kan? Itu kan ibu orang beriman. Tak ada. Itu mak awak je boleh. Walaupun kita sebut isteri Nabi ni, Allah sebut sebagai ibu orang beriman bukan maksud dalam bab pusaka. Maksud dalam bab kemuliaan menghormatinya. Ibu. Maka itulah maksud ummahatul mukminin. Baik, boleh tak sebut ummahatul mukminat? Kita sebut ibu pada orang beriman. Boleh tak sebut ibu kepada orang-orang ataupun kita sebut ummul mukminin, ibu kepada sekalian orang beriman lelaki. Kalau cakap secara literally. Kalau sebut ummul mukminat, ibu pada sekalian wanita muslimat. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, waktu orang panggil dia sebagai ummul mukminat, tak panggil ummul mukminin. Dia kata, aku ini ialah ibu pada lelaki-lelaki kamu, bukan ibu kepada perempuan-perempuan kamu. Maknanya tak boleh panggil ummul mukminat, kena panggil ummul mukminin. Itu betulnya. Ini pandangan sebagian ulama. Kata Imam Qurtubi, sebenarnya nisbah tu sama je, lelaki ke perempuan sama. Cuma yang popular, yang asyhar, kita sebut ummul mukminin. Kita tak sebut ummul mukminat. Kenapa? Kerana dominasi lelaki. Sebab bila sebut ibu pada lelaki ni mendominasi dunia ni. Ya, kita bukan nak diskriminasi wanita, kita cerita realiti. Realiti dunia ni siapa dominasi? Lelaki. Yang jadi Perdana Menteri lelaki, Timbalan Menteri lelaki, yang jadi jenderal lelaki, jadi askar lelaki, polis lelaki, yang Samsing pun lelaki. Lelaki ni mendominasi. Yang buat jahat pun lelaki, yang buat baik pun lelaki. Wanita ni dia ikut. Dia ikut lelaki. Dia tidak boleh mendominasi. Walaupun golongan lesbian dia cuba nak dominasi, kami tak perlukan lelaki. Dan hidup kami tak perlu lelaki. Habis nanti kalau kereta rosak, siapa nak baiki? Tak apa, kami ada mekanik perempuan. Kami tak perlu lelaki. Dan ni golongan feminin yang perjuang keperempuanan. Mereka kata kami perempuan boleh hidup tanpa lelaki. Bohong, nak buka tudung botol pun panggil suami dia. Bang, tudung botol ni buka. Suami juga dia panggil. Suami boleh buka tudung botol tu. Itu guna suami. Antara kegunaan dia. Artinya tak mungkin seorang perempuan kata boleh bebas dari lelaki. Dominasi, sebab itu dia sebut ummul mukminin, dominasi pada lelaki. Ibu pada anak-anak lelaki ni. Kerana dominasi. Kekuatan, izzah. Bukan kita mendiskriminasi wanita, kita cerita tentang dominasi penguasaan dunia. Kalau perempuan yang tu, orang tak akan respect. Kalau perempuan jadi polis, tahan lelaki, lelaki layang tak perempuan. Berhenti, saya tembak lah cakap. Cakap gitu je. Dia tak takut. Tapi kalau lelaki sama lelaki macam mana? Lain. Dia punya ketakuan izzah. Bayangkan dalam perang perempuan semua, general, sekian. Lelaki tak payah buat senjata pun tak takut. Siapa tentera dia perempuan, kita pergi pakai lastik je lah. Tak payah pakai senjata-senjata. Sebab perempuan lain. Sebab tu mana ada cerita perempuan jadi hero. Kalau jadi hero pun olok-olok tu. Bukan betul. Tak boleh. Tiba-tiba slip disc perempuan ni. Tiba-tiba buasi nak jadi hero macam ni. Tiba-tiba mengandung masuk hospital. Tiba sekian-sekian. Dia penyakit dia banyak. Belum cerita menopause ni. Maksudnya bukan maksud diskriminasi. Cerita dia sebut dominasi, sebab tu dia sebut ummul mukminin. Bukan ummul mukminat. Dia jadi izzah kuat. Ibu pada sekalian lelaki. Jadi kalau kau sebut mak ni ada anak lelaki ramai, nampak gagah. Mak ada anak perempuan ramai, nampak nak kahwin je lah. Tak nampak gagah. Mak ada anak lelaki ramai. Panggil ummul mukmin. Ini nisbah. Walaupun saya kata ada orang kata tak boleh panggil Aisyah ummul mukminat, tapi cukup ummul mukmin. Itu lebih
Kita dah sebut pandangan Imam Qurtubi, sebenarnya Ummul Mukminin boleh, Ummul Mukminat pun boleh. Tapi yang masyhur Ummul Mukminin. Nisbah bagi lelaki yang mendominasi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan isteri Nabi itu ialah ibu-ibu kamu dari sudut menghormati, memuliakan dan haram berkahwin dengannya sesudah kewafatan Nabi SAW. Wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang yang punya hubungan rahim, yakni silaturahim, lebih aula, lebih utama bagi mewarisi harta pusaka sebagaimana tercatat di dalam kitabullah. Di kalangan beriman dan muhajirin. Kita dah sebut dulu dalam mukaddimah surah Ahzab, dulu pada permulaan Islam, bila berhijrah, boleh waris harta pusaka. Tapi selepas itu hukum itu dinasahkan. Dulu kalau dia ni bersaudara secara sumpah, maksudnya darahku darahmu, susahmu susahku, maka mereka pun akan toreh tangan mereka dan mereka lekatkan sebagai kesepaduan darah, sebagai satu sumpah. Dia macam saya sebut sumpah ala gangster. Ini panggil sumpah kabilah. Seorang bila disumpah menjadi saudaranya, maka dia boleh waris pusaka. Walaupun tak ada kena-mengena. Sebab mereka mewarisi secara sumpah. Bai'ah. Maka Islam menasahkan hukum itu. Tak boleh. Yang akan mewarisi pusaka cuma orang yang berkenaan, yang berhubung kait dengan kerabat. Tapi kata Allah, illa an taf'alu ila awliyaikum. Melainkan kalau kamu nak beri harta dengan cara lain. Kepada wali-wali kamu, kepada penjaga kamu, kepada orang-orang yang kamu rasa ingin memberikan kepadanya, ma'rufan dengan kebaikan. Seperti wasiat. Sepakat ulama' bahawa harus orang Islam kalau nak beri hartanya melalui wasiat. Kita tak boleh beri harta tu melalui pusaka, melainkan pada orang berkenaan je. Tapi kalau nak beri cara lain boleh tak? Cara wasiat boleh. Boleh beri wasiat pada anak angkat. Boleh beri wasiat pada orang yang kita tak kenali ataupun orang yang kita kenali. Even boleh wasiat pada orang Nasara atau Yahudi. Saya misalnya ada orang Kristian tu, saya tahu dia buat kerja baik, bagus. Saya nak wasiatkan sebahagian harta saya pada dia. Pada NGO yang bukan Islam sebagai contoh. Boleh tak boleh? Boleh. Wasiat ni tak syarat diberikan pada orang Islam. Wasiat ni kita memberi hak harta ini sesudah kita mati. Artinya kalau kita tak boleh beri secara pusaka kerana ia cuma berkait dengan kerabat, maka kita boleh beri harta ini melalui cara lain yang disebut sebagai ma'rufah. Apa itu ma'ruf? Segala benda lain lah. Hibah, wasiat, boleh. Umpama seorang ada anak angkat macam kita bicarakan sebelum ini, dia tidak boleh mewarisi harta pusaka. Anak angkat. Biarlah kita sayang macam mana pun tak boleh. Tapi kita ada cara lain wasiat. Beri 1/3. Bukan 1/3 itu dah banyak. Diwasiat paling maksimum 1/3. Apakah boleh diwasiat lebih daripada 1/3? Jumhur ulama kata tak boleh. Sebagian ulama kata boleh kalau mendapat izin seluruh waris. Kalau waris ni bersetuju, si ayah beri wasiat hartanya sebanyak 2/3 atau lebih pada itu. Lalu semua waris-waris yang menerima pusaka setuju tanpa bantahan, maka wasiat itu dianggap diterima. Tapi kalau sekiranya tak setuju ataupun sekiranya wasiat tadi melebihi 1/3 dan waris tak bersetuju, maka tidak boleh dilaksanakan. Dan persetujuan dikira selepas mati ayah atau mati orang beri wasiat, bukan masih hidup dia. Kalau masih hidupnya ada tohmahan, umpama seorang ayah panggil semua anak, ni ayah nak wasiat ni 2/3 harta kesekian-sekian. Setuju tak? Takkan nak kata tak setuju. Ayah cakap ni, tak setuju kau makan nasi rumah lain. Ayah. Kan bengkeng. Ayah jangan kata tak setuju dia. Sebab kalau ayah tanya, setuju je. Belum tanya, ayah saya setuju je. Ayah cakap apa setuju. Memang begitu kita muamalah dengan ayah. Dia tak boleh kata tak setuju. Terutama bila berkait dengan hak dia, harta dia. Ayah nak beri sini-sini. Setuju. Tapi setuju tu tak akan diambil kira. Sehingga orang ni mati, baru ditanya setuju tak. Supaya tidak ada pengaruh ayah tu. Bila ayah dia mati, pemberi wasiat tu mati, maka ditanya, okey setuju tak? Kalau kata tak setuju, maka tak dijalankan. Kalau wasiat melebihi 1/3. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, kana zalika fil kitabi mastura. Itulah yang tercatat dalam wahyu Allah. Hukum yang tak boleh diubah. Maknanya boleh kita buat baik bukan cara atau dengan cara lain untuk pemilikan harta selain daripada harta pusaka. Wa idza akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh. Dan ingatlah kata Allah, ketika mana kami mengambil perjanjian setia
Apa maksud perjanjian setia di sini? Ingatlah wahai Rasul, kami telah mengambil satu perjanjian yang kukuh kepada seluruh para Nabi. Dan kami sebut secara khususnya ulul azmi. Maka Allah Ta'ala sebut ulul azmi yang pertama, minka daripada kamu, wahai Muhammad, sebut nama Nabi SAW dulu, daripada kamu, wahai Muhammad, wa min Nuh dan Nabi Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa. 5 orang. Kami ambil perjanjian ini daripada semua Nabi-Nabi dan secara khususnya 5 Nabi ini yang merupakan ulul azmi. Apakah perjanjian tersebut? Annahum yuballighuna risalatallah ila aqwamihim wa yuqimuna dinallahi ta'ala wa yatanasaruna wa yata'awanuna fima bainahum bi ikmali ba'dihim risalata man taqaddamahu kama qala ta'ala. Maksudnya ialah perjanjian setia kamu semua Rasul mesti menyampaikan dakwah ini, mesti mendirikan agama Allah ini, mesti saling tolong menolong dan saling sempurna menyempurna antara satu sama lain. Setiap Rasul kena pelihara Rasul yang sebelum mereka. Artinya kalau Nabi yang datang, misalnya contoh Nabi Allah Nuh AS, dia kena pelihara Nabi-Nabi sebelumnya. Antara tanggungjawab Nabi-Nabi. Kalau datang Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim kena pertahan Nabi-Nabi sebelum itu, Nabi Nuh dan sebagainya. Jangan ada yang menghina atau mencerca. Dan bila datang Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kena jaga semua Nabi-Nabi ni. Jangan ada seorang pun menghina mana-mana Nabi. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut tentang kewajiban orang beriman tidak merendahkan mana-mana Nabi yang lain atau membezakannya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami, yakni orang beriman berkata, tidak akan membezakan mana-mana Rasul yang Allah utuskan. Siapa yang menghina mana-mana Rasul yang diutuskan, yang pernah diutuskan, maka kafir dengan ijma' sekalian orang Islam. Kafir. Tugas Nabi Muhammad SAW, pelihara umat dia jangan cakap benda tak baik pada Nabi-Nabi sebelum ini. Kalau sebelum itu, tugasnya kepada Nabi sebelum itu. Nabi Isa AS. Dan sebelum itu, Nabi Musa. Antara tugas pada Nabi, selain menyampaikan risalah Allah, menegakkan agama Allah, tolong menolong, bantu-membantu, dan termasuk menjaga nama baik setiap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, ke semua mereka maksum terpelihara terjaga. Dan hari ini yang menjaganya ialah umat Muhammad. Kita orang beriman. Kita orang beriman wajib menjaga seluruh Nabi-Nabi dan Rasul. Tak boleh dibiarkan seorang pun menghina Nabi. Menghina Rasul. Mana-mana Nabi. Mana-mana Rasul. Kerana semua Nabi dan Rasul itu Nabi kita. Dan secara khususnya Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kalau orang buat filem Nabi, kita tentang. Dihina Nabi mana pun kita akan tentang. Kerana ia Nabi kita. Wajib kita jaga. Wajib kita pelihara. Dan ini sumpah setia yang Allah ambil daripada semua para Nabi. Untuk mereka jaga sesama mereka. Dan benda itu saya katakan tanggungjawab tadi berpindah pada kita. Siapa pun yang mendengar satu hinaan pada para Nabi, wajib dicegah. Wajib. Dia tak boleh biarkan. Orang hina Nabi Nuh ke, Nabi Yunus ke, Nabi Ilyas ke, Nabi Zulkifli ke, Nabi Ishaq ke. Mana-mana Nabi SAW. Wajib kita pelihara. Wajib kita jaga nama baik mereka. Sebab itu cara kita jaga Nabi-Nabi ini, kita menamakan anak-anak kita. Maka anak kita nama Ishaq. Anak kita nama Ismail. Anak kita Nabi Nuh. Nama Nuh. Anak kita nama Musa. Anak kita nama Isa. Anak kita nama sekian-sekian Nabi Sulaiman. Nama Ilyas. Nama Zulkifli. Nama Ilyasa. Semua ada. Semua Nabi-Nabi ini kita abadikan mereka dalam nama anak-anak kita. Kenapa itu cara kita jaga? Kita muliakan. Bahkan Nabi menyuruh kita menamakan anak-anak kita dengan nama Nabi-Nabi. Ya kalau boleh kita ada anak 25 orang. 25 Rasul. Semua nama Nabi. Ikut aturan. Ya kalau boleh, contoh sekian kita dah niat awal ni. Dapat anak, ni Nabi ni saya nak bagi nama. Itu cara orang beriman menjaga Nabi mereka. Diabadikan pada anak-anak mereka. Lepas tu kita tak cenderung bagi nama jas, ejah makna tu, sambung sana, sambung sini. Tak nama. Kita tak cenderung begitu. Nama yang sebaik-baiknya nama Nabi. Kerana mereka akan berbangga dengan nama ni. Yang lepas kita cerita anak-anak akan datang ni. Anak-anak generasi akan datang. Sebab di antara tanda kemenangan umat Islam ni punya nama-nama yang mudah. Dia tak ada nama-nama yang kita katakan pelik-pelik. Bila tanda kemenangan Islam, orang akan bagi nama yang mudah-mudah yang berupa nama Nabi-Nabi. Kata nama Nabi semua mudah. Ada tak nama Nabi yang susah nak sebut? Nama kita susah berbelik. Sampai habis kotak tu dia, tak habis lagi. Nama panjang. Nama panjang. Tak tahulah nak tahu macam mana nama ni. Sambung sana, sambung sini, sambung dengan nenek, sambung dengan atuk, sambung dengan dia. Akhirnya nama jadi panjang.
Kalau kita lihat, semua Nabi-Nabi, mana nama dia susah? Sulaiman, Daud, Isa, Musa, Yaakob, Ishak, Ismail. Semua kita sebut simple. Mudah, tak berbelit. Dan nama ni lah yang naik. Nama ni naik. Dan kalau tuan-tuan, ini antara panduan para ulama. Dia, bila kita mudahkan nama anak kita, maka anak kita memudah urusan dia. Bila nama anak pun berbelit-belit, dia pun berbelit-belit juga, tak tahu nak ke mana. Dan nama kita, nama anak kita biar nama yang dah ada ikon. Supaya dia tak tercari-cari siapa contoh dia. Kita dah letak nama dia Muhammad. Dah jelas ikon ni siapa. Kita bagi nama anak ini Yahya. Dah jelas apa ikon dia. Dia nampak dah. Kita bagi anak kita Mahmud. Dah jelas apa dia dimaksudkan. Ini dia bagi nama dia cari-cari. Ayah, nama ni pernah wujud tak atas dunia? Tak, kamu yang pertama wujud. Payah. Dia nak membina karakter dia. Dia nak bina tingkah laku dia, agak suka. Sebab tu dia ada satu kitab khas yang ulama karang tentang bab nama. Bagi kita tak letak nama pelik-pelik, maknanya, sebutannya. Sebutlah nama yang baik-baik, yang mudah. Tapi orang kita kalau sebut nama, dia mesti nak nama yang tak pernah wujud atas dunia. Tak pernah. Akhirnya nama tu lahir dengan keadaan yang agak pelik. Tapi dia berbangga sebab nama dia tak ada orang boleh ciplak. Sepatutnya dia berbangga kalau nama dia ialah nama Nabi. Nama orang soleh. Kerana akhirat kelak nama dia dipanggil dan semua orang yang punya nama tersebut akan berbangga. Akan seronok. Kemudian kata Allah SWT, dan kami mengambil perjanjian dengan semua para Nabi bagi tujuan dakwah ini. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami mengambil perjanjian dengan mereka dengan perjanjian yang sungguh-sungguh. Perjanjian yang sungguh-sungguh. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Untuk nanti akhirat kelak kami akan tanya tentang kebenaran mereka dan kami sediakan bagi orang kafir itu azab yang pedih. Apa maksud ayat ini? Kata ulama ada 4 makna. Maksud liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Akan ditanya orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Siapa yang benar akhirat kelak akan dizahirkan kebenaran mereka. Siapa benar? Dan siapa yang berbohong di dunia akan dizahirkan pembohongan yang akhirat kelak. Maka kata ulama ada 4 maksud yas'ala as-sadiqina an sidqihim. Akan ditanya orang-orang yang benar tentang benarnya. Sebab kat dunia semua orang mengaku dia betul, dia betul, dia betul. Siapa betul ni? Saya betul. Baik. Akan ditanya tentang kebenaran kamu, tentang apa yang kamu dakwa benar itu. Yang pertama kata ulama maksudnya ialah para nabi akan ditanya apakah mereka menyampaikan dakwah atau tidak. Semua nabi-nabi akan ditanya. Yang kedua, para nabi juga akan ditanya apakah umatnya menerimanya atau tidak. Pertama nabi-nabi ditanya sampai ke tak sampai. Lalu para nabi kata kami sudah sampaikan dakwah. Yang kedua, nabi-nabi ditanya apa respon umat kamu. Beriman atau tidak? Siapa beriman, siapa tak beriman. Dan yang ketiga memberi maksud bahawa para nabi akan ditanya apakah perjanjian yang kamu ambil dahulu. Yang ni semenjak alam roh. Sebab nabi-nabi ni daripada alam roh lagi. Sudah pun disebut nabi. Dia bukan turun kat dunia baru nabi. Sudah dicatat mereka nabi di alam roh. Dan mereka sudah pun mengambil perjanjian mereka. Termasuk perjanjian tentang pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebut dalam hadis, kuntu awwalahum fil khalq wa akhiruhum fil ba' fa bada'a bi qablahu. Aku kata Rasulullah pertama yang diciptakan tapi terakhir dibangkitkan. Yang pertama diciptakan pada Nabi aku. Tapi yang terakhir bangkit aku. Yang pertama cipta aku. Dan yang dimaksudkan pertama dicipta ialah rohnya. Adapun jasad sepakat ulama ialah Adam AS. Adam diciptakan jasadnya. Yang pertama kerana roh ni diciptakan oleh Allah Ta'ala, lalu dihimpunkan suatu tempat, lalu diminta persaksian. Ada yang persaksian umum. Saya umum ialah apakah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Ini semua roh akan jawab ya. Yang kedua ialah persaksian khusus. Yang ini kepada nabi-nabi. Baik, kamu ni nabi-nabi akan menjalankan tanggungjawab, menegakkan agama, menyampaikan risalah dan mengakui Nabi Muhammad Nabi akhir zaman yang tidak ada Nabi selepasnya. Mereka kata ya. Ini perjanjian khusus kepada semua para Nabi. Untuk mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin. Adapun kita katakan penyaksian umum kita. Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kamu? Lalu berkatalah seluruh ruh manusia, ya kami saksi bahawa engkau Tuhan kami. Maka
Yang ketiga ialah para Nabi ditanya apakah mereka menyempurnakan. Sebab itu di antara sifat Nabi ialah tabligh. Apa itu maksud tabligh? Menyampaikan. Lawan tabligh, kitman. Apa itu kitman? Menyembunyikan. Sebab Nabi-Nabi haram menyembunyikan sesuatu daripada dakwah mereka. Tak boleh sembunyi. Walaupun benda itu kena pada batang hidung mereka sendiri. Kena sebut. Sebagaimana Rasulullah SAW membacakan ayat yang menegur Rasulullah sendiri. Itu surah Abasa wa Tawalla. Ini Allah tegur Rasulullah dan Nabi beritahu. Ini teguran Allah pada saya. Nabi tak boleh sembunyi. Wajib menyampaikan. Pada benda yang Rasulullah dinasihat pun disampaikan juga. Jadi pada Nabi akan ditanya apakah mereka menyempurnakan. Yang keempat, akan ditanya mulut-mulut yang benar, hati yang ikhlas tentang rasul-rasul yang diutuskan. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Kami akan tanya orang baik. Orang-orang soleh. Yang telah pun menerima dakwah. Siapa mereka? Umat Muhammad. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikian kami jadikan umat Muhammad itu saksi yang paling adil pada hari kiamat kelak. Untuk menjadi saksi atas seluruh manusia. Dan menjadi saksi bahawa semua pada Nabi menyampaikan dakwah mereka. Ketika mana Nabi Nuh berkata, Allah tanya, wahai Nabi Nuh, apakah kamu sudah sampaikan dakwah? Dan keadaan Allah Maha mengetahui. Lalu kata Nabi Nuh, dah. Lalu Allah tanya pada umatnya, apakah Nabi Nuh sampaikan dakwah? Umatnya kata, tak. Tak pernah dakwah. Kerana takut akan azab neraka. Lalu Nabi Nuh berkata, wahai Allah, aku menyaksikan bahawa aku dah menyampaikan dakwah. Sebagai saksinya, tanyalah umat Muhammad. Maka umat Muhammad menjadi saksi pada hari itu. Benar Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah. Tetapi kita duk baca Quran ni bukan baca saya saja. Kisah Nabi-Nabi yang sampaikan dakwah. Kerana kita akan jadi saksi. Kita yang baca Quran. Kita yang faham Quran dan tadabbur Quran. Kita jadi saksi bahawa semua Nabi-Nabi yang kita ceritakan telah menyampaikan dakwah dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya dan ditentang umatnya dengan sekeras-kerasnya sehingga Allah turunkan azab kepada mereka. Kita jadi saksi. Kita baca Quran. Apa yang kita baca? Kita hafal Quran. Maka umat Muhammad menjadi saksi akhirat kelak pada semua Nabi-Nabi yang didustakan oleh umat masing-masing pada hari kiamat kelak kerana takut azab neraka. Kata bila orang takut kena hukum, dia kata tak dia yang buat, bukan saya tak buat. Kerana takut. Bayangkan ini neraka nampak depan. Lalu mereka menafikan Nabi-Nabi ini menyampaikan dakwah. Maka Allah minta Nabi ini bawa bukti dan saksi. Nak tunjuk keadilan Allah. Walau Allah Maha tahu. Keadilan Allah. Dan nak tunjuk kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disaksi pada seluruh Nabi-Nabi. Sebab sehingga di dunia ni tidak ada yang menjaga Nabi-Nabi sebaik umat Muhammad. Orang Kristian diamanahkan untuk jaga Nabi-Nabi mereka. Mereka tak jaga dengan jujur. Lalu mereka persendakan dalam filem mereka, dalam tulisan mereka, dalam karikatur mereka, kartun-kartun mereka, dalam bicara mereka. Tanpa ada sebarang hukuman kalau ada yang menghina Nabi-Nabi di kalangan Kristian. Orang Yahudi diberi amanah untuk jaga Nabi-Nabi. Mereka juga buat benda yang sama. Mereka membezakan, mereka menggelar, mereka melabelkan ini Nabi ahli sihir, ini Nabi berzina dengan anak, ini Nabi mabuk. Mereka melabel-labelkan dengan label tak baik. Lalu mereka mempersendakan Nabi-Nabi lain. Lalu Allah berikan amanah ini pada umat Muhammad. Lalu umat Muhammad menjaga setiap seorang Nabi. Wa imma Nabi yang disebut namanya dalam Quran atau tidak. Wa imma ia Rasul ataupun Nabi sahaja. Dipelihara dan dijaga. Dan ilmu akidah kita belajar jelas. Siapa pun yang menghina para Nabi. Walaupun dengan kelingan mata. Atau dengan senyuman sumbing. Senyum kambing. Maka dia menjadi murtad. Menghina dengan cara senyum je pun tak boleh. Kita kan kadang-kadang hina orang secara senyum. Tengok dia tidur sebelah kita senyum. Dia tadi tidur dia. Itu hina nama dia. Kita menghina dia. Ni senyuman ni kalau dia senyum untuk menghina Nabi, maka dia boleh murtad. Betapa kukuhnya orang Islam menjaga Nabi-Nabi mereka. Bukan sekadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang kita jaga dengan roh, dengan jasad, dengan darah, dengan harta kita. Bukan semua Nabi lain, semua. Tak ada seorang pun orang Islam mengambil sikap tak indah pada Nabi lain. Tetap jaga Nabi ni. Walaupun kita tak pernah kenal mereka, sebut je Nabi kita akan jaga. Ini Nabi, jaga. Pelihara. Jangan sebut yang bukan-bukan. Jangan cakap yang bukan-bukan. Maka umat Muhammad, umat paling amanah. Dalam menjaga Nabi-Nabinya.
Bukan dalam menjaga syariatnya. Bukan dalam menjaga hari Jumaat. Tentu hari Jumaat ni pun amanah. Allah beri amanah ini pada Yahudi. Yahudi tak nak, dia nak hari Sabtu. Dia rasa dia pilih lebih bijak daripada Tuhan. Kemudian diberi amanah pada orang Kristian untuk menjaga hari Jumaat. Mereka tak nak, mereka nak hari Ahad. Mereka rasa Ahad lebih special. Maka dia beri kepada umat Muhammad. Umat Muhammad terima tanpa pilih. Kerana melihat pilihan Allah lebih baik. Maka jelas umat ini menjadi umat yang akhir dibangkitkan, tapi yang pertama dapat kemuliaan hari Jumaat. Sebab Sabtu tak akan datang sebelum datang Jumaat. Ahad juga tak akan datang sebelum datang Jumaat. Maka kita umat kata Rasulullah yang akhir dibangkitkan, yang awal mendapat kelebihan hari Jumaat. Kerana Yahudi bila Allah beri hari Jumaat, dia duduk songai-songai nak hari lain. Sama juga Kristian duduk songai-songai cari hari lain. Datang umat Muhammad, Allah beri kita ambil. Kata begitu kehidupan kita. Allah takdir kita terima. Kita tak ada songai-songainya. Kita tak ada tolak sana bertapi situ. Tak ada. Kita tahu ini baik. Allah Ta'ala tak takdirkan pada kita melainkan yang baik. Ini dia orang beriman, satu-satunya umat yang menjaga takdir Allah. Kerana itu tenang umat Muhammad. Tenang umat Muhammad kuat. Kita menang, kita kuat. Kita menang, kita syukur. Kita kalah, kita tabah. Sebab kita terima semua. Kita tak ada masalah. Semua Allah takdirkan. Kita sihat, kita Alhamdulillah. Kalau kita sakit pun kita Alhamdulillah, kita terima. Dalam keadaan kita merindui kematian yang baik. Kita merindu kehidupan yang baik. Demikian juga kita merindui kematian yang baik. Ada pun orang kafir. Mereka hanya rindukan kehidupan yang baik. Mereka tak pernah nak rindu kematian yang baik. Kita orang beriman, tanyalah siapa pun orang beriman. Melainkan dia merindui kematian yang baik. Kerana dia tahu kehidupan ini akan berakhir. Saya nak mati baik. Tuan-tuan juga nak mati baik. Kita doa dengan Allah supaya kita mati baik. Dan minta anak-anak kita mati baik. Jadi ini bagaimana hebat orang beriman. Menerima. Sebagaimana kita terima hari Jumaat. Dan kita terima Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Wallahu mustawab. Assalamualaikum.